Wartawan kami, Firdaus Azil berada di lokasi sekarang di Kapar, di kawasan ataupun lokasi pesawat tersebut terhempas. Firdaus, dari lapangan apa yang terkini? Okey, baik, terima kasih Lokman di Bukit Jalil. Seperti maklumkan, saya berada di Jalan Benteng 2, kalau tak salah saya, di Kampung Tok Muda, di mana ini terletaknya kira-kira 300 meter daripada kawasan yang dikatakan pesawat tersebut terhempas. Dan apa yang boleh saya katakan, kalau kita mengikut data daripada flight radar, dikatakan bahawa kali terakhir data flight radar itu mencatatkan data ialah ketika pesawat itu berada pada ketinggian 1,300 kaki dari paras laut. Tetapi saya turun kat sini untuk melihat sendiri kawasan tersebut, dan kalau kita dapat lihat sebelum saya nak bersama, kita dapat lihat bahawa jalan ataupun laluan utama ke kawasan tersebut telah pun ditutup oleh pihak berkuasa bagi memudahkan kerja-kerja operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR yang dilakukan oleh, saya kira, agensi bersepadu termasuk dengan bomber, polis dan sebagainya. Sebentar tadi juga saya melihat beberapa kenderaan forensik daripada pihak polis di Raja Malaysia juga sudah memasuki kawasan tersebut mungkin bagi tujuan pengesanan, dan sebelum itu juga rakan tugas yang telah berada awal di sini juga telah memberi beberapa gambar bahawa unit K9 ataupun anjing pengesan juga telah masuk ke dalam. Tetapi untuk kita lebih memahami, sudah pasti kita perlu mendapatkan witness ataupun saksi yang mungkin boleh menceritakan kita tentang keadaan lanjut, kerana difahamkan ketika ini bagaimana sewaktu kejadian tersebut. Dan bersama dengan saya ialah salah seorang penduduk di kampung Tok Muda, iaitu Encik Zul Hamka Saroni, berusia 23 tahun, merupakan penduduk di sini. Encik Zul, saya panggil Zul je lah, boleh tak berceritakan, mungkin boleh menunjukkan lokasi terakhir? Katanya tadi penduduk melihat pesawat itu berlega-lega dan sebagainya. Saya nak dengar daripada Encik Zul sendiri. Semasa saya berkumandang azan Johor, saya ambil sampah dekat belakang. Okey. Masa saya jalan dekat sini, dekat sini, saya berdiri kat sini, saya melihat kapal terbang dekat situ, dekat atas langit. Okey. So dia berada di kawasan situ. Atas pokok ni straight dah. Okey. Dalam berapa saat tu, saya tengah lihat ada patah sayap belah kanan. Nampak jelas. Patah sayap tu, lepas tu sayap dia ke arah sana. Kapal terbang dia, body dia ke kebun sebelah sana. Okey, masa tu sebelum dia patah dan sebagainya, nampak ada pergerakan yang luar biasa, bagaimana dia macam berlega-lega. Dia terbang macam biasa. Terbang macam biasa. Cuma lepas patah sayap tu dia terus hilang kawalan tu. Terus pergi ke sana. Terus jatuh dalam kira jatuh tu dalam 2 saat yang tu kot. Dan 300 meter dari sini. Kemudian saya terus panggil orang yang kat rumah untuk tengok kejadian apa yang terjadi kat sana. Dan selepas itu apa yang Cik Zul lakukan? Mungkin sebab Cik Zul antara saksi pertama yang nampak kejadian itu, mungkin terus berlari ke sana sebagainya? Saya terus berlari ke sana. Ada orang-orang kampung untuk membuat panggilan kepada pihak polis, bomber dan ambulan. Dan saya melihat kejadian kat sana, kapal terbang masuk ke dalam tanah terbenam. Oh, dia terbenam. Ya. Jadi boleh tanya, ada tak letupan ataupun sebagainya di sana? Cuma ada spark dekat atas udara tu, ada spark berapi sikit. Okey. Bila dah sampai dia dah terjunam ke, dah terbenam ke ni, tidak ada kebakaran sebagainya? Tak ada asap, tak ada apa, cuma berbau gas saja. Okey. Boleh tak sebenarnya kita nak memahami kawasan Kampung Tok Muda ini, mungkin kepadatan berapa ramai yang duduk kat sini ataupun berapa dekat rumah-rumah yang berada di sini? Kalau kepadatan saya tak tahu, kalau rumah begitu banyaklah kat sini. Sebab taman pun baru ada 2. Okey. Kat sini semua kampung-kampung ramai. Taman apa tu? Taman sini Taman Ruyung. Taman Ada Taman Ruyung 1, Taman Ruyung 2. Okey. Dan juga Kampung Tok Muda. Kampung Tok Muda. Okey. Penduduk kampung biasa. Rumah-rumah plot. Jadi yang betul-betul lokasi pesawat itu terhempas ialah betul-betul di ladang kelapa sawit, tanpa ada sebarang penempatan. Tak ada tak ada damage pada rumah ke apa, tak ada, cuma jatuh ke kebun. Baik. Jadi mungkin ini jarang-jarang berlaku peristiwa sebegini. Adakah laluan ini, adakah dia akan kalau ditutup, sebab difahamkan mungkin operasi SAR ni mungkin akan mengambil masa beberapa jam, mungkin sampai tengah malam, kita pun tidak tahu selagi mana pihak berkuasa ataupun unit K9 belum selesai melakukan sweeping. Adakah laluan ini dia akan sedikit sebanyak menghalang penduduk untuk keluar masuk? Kalau bagi untuk halang, tidak mungkin, sebab ada jalan sebelah. Ada lagi satu jalan lorong untuk boleh pusing untuk kampung ni. Tak ada satu halangan pun. Okey. Jadi juga kita boleh katakan bahawa tidak, kalau di sebelah dalam sana mungkin tidak banyak penempatan seperti di luar, tidak begitu padat beginilah. Betul.
betul. Kalau kat sana rumah jambatan satu rumah sahaja, tak ada banyak rumah. Jadi kat dalam ni ada lagi kampung? Ada. Masih dikira Ada bagai 2 kampung, ada satu lagi kampung. Kampung apa? Kampung Sungai Sedang. Kampung Sungai Sedang. Okey. Itu antara perkongsian. Saya nak ucapkan terima kasih banyak Pak Cik Zul yang berkongsi tentang situasi sewaktu kapal terbang itu mula menunjukkan ada masalah dan sebelum ia berakhir dengan tragedi di dalam tu, dikatakan pesawat itu terbenam, dan ketika ini difahamkan bahawa kedua-dua mangsa kalau ini kalau mengikutkan kenyataan daripada CAM masih belum dapat dikesan, dan mungkin yang akan dapat dikesan selepas kehadiran unit K9 dan sebagainya. Selepas ini saya akan cuba masuk, saya dengan rakan setugas pihak Nadia akan cuba masuk lebih dekat lagi untuk kita melihat mungkin situasi yang boleh kita kongsikan kepada penonton Esrawani. Jadi buat masa ini sekian sahaja daripada saya. Sebarang perkongsian, sebarang maklumat kemas kini akan saya kongsikan dalam buletin-buletin seterusnya. Sekian kembali pada Lokman di Bukit Jalil. Terima kasih Firdaus Azil.